Alhamdulillah, thank you so much kepada Nizumizu dengan sumbangan sebanyak RM6 dengan komennya Firsto. Bukan main lagi. Seterusnya daripada Jeff Azlan dengan sumbangan sebanyak RM6 dengan komennya di video full spoiler 1099 dengan komennya thanks. Thank you Jeff Azlan. Seterusnya daripada Muhammad Syarifuddin dengan sumbangan sebanyak RM15 dengan komennya semoga Allah tolong tentera Hamas. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya yang dinanti-nantikan chapter keramat yang ke-1100 bakal muncul pada minggu ini, dan tentunya alur ceritanya akan sungguh luar biasa. Dalam chapter-chapter yang lepas kita sudah melihat kisah Kuma dan boleh dikatakan 80% sudah lengkap kisah ini, dan tentunya Oda tidak akan mengecewakan kita dengan chapter ini kerana Oda sangat gemar dengan number di dalam mangganya. Jadi jom kita lihat apa yang aku ramalkan dalam chapter 1100 ini dan adakah ia akan menjadi kenyataan ataupun sebaliknya. Jadi inilah dia One Piece 1100 melalui prediksi Ikuzu Yarodomo. Pada pandangan aku, tajuk ataupun title untuk chapter 1100 adalah Shichibukai, kerana hanya info berkenaan bagaimana Kuma menjadi Shichibukai sahaja yang masih belum diungkapkan kepada kita dengan lebih mendalam. Adegan pertama, chapter ini masih akan cover flashback tentang Kuma, tapi kali ini ianya bukanlah keseluruhan chapter dan mungkin 2 hingga 3 muka surat sahaja. Kerana yang pertama, flashback itu hanya akan menceritakan bagaimana Kuma sertai Shichibukai. Bagi aku ini ada kena-mengenanya dengan Senji Garcia Saturn yang mungkin tidak berpuas hati dengan perjanjian antara Vegapunk dan Kuma, dan disebabkan itu pihak Senji Garcia Saturn ataupun pihak World Government ini juga meminta untuk Kuma turut dijadikan cyborg supaya tiada lagi pemberontakan atau penentangan yang datang dari seorang yang bernama Kuma. Sebelum ini kita tahu yang Vegapunk sungguh berminat dengan kelebihan Kuma disebabkan keturunan bukannya, dan Vegapunk minta Kuma untuk mewujudkan klon untuk pihak Marine yang dinamakan Pacifista. Ya, memang Kuma telah bersetuju dikarenakan Kuma menganggap yang Pacifista ini adalah sesuatu yang akan membawa kedamaian dan ketenteraman, keamanan ke seluruh pelosok dunia. Tapi ternyata anggapan itu adalah salah kerana semua ini hanyalah plan perancangan World Government untuk pergunakan Kuma dan mencipta satu klon iaitu Pacifista untuk menindas orang-orang yang tidak bersalah. Dan disebabkan Kuma juga mempunyai hutang dengan Vegapunk atau lebih tepatnya dengan World Government, akhirnya dia terpaksa menyertai Shichibukai. Kemudian di flashback ini juga akan mendedahkan bagaimana Kuma kenal dengan Luffy adalah anak dragon, sedangkan pada ketika itu dia sudah pun menjadi seorang cyborg. Dan salah satu alasannya adalah mungkin disebabkan itu adalah janji daripada Kuma sendiri untuk membalas budi dragon dengan membantu anak dragon sebagaimana dragon bantu sembuhkan anak dia dengan maklumat berkenaan Vegapunk. Seterusnya rentak dan plot untuk chapter ini akan terus bertukar 360 darjah kerana adegan kali ini akan kembali ke Egghead di mana Kuma telah tiba di Egghead. Dan tanpa diduga, ternyata ingatan Kuma juga sudah kembali melihat Senji Garcia Saturn yang sedang mengangkat Bonnie untuk membunuh Bonnie. Kuma mula teringat kembali dan kenal akan Saturn kerana Saturnlah yang memusnahkan hidup dia selama ini. Disebabkan perjanjian yang dibuatnya sebelum ini berat sebelah dan buat dia merana, dan bukan hanya dia, bahkan anaknya juga iaitu Bonnie turut terpalit dengan penderitaan tersebut. Lalu tidak hanya dengan merosakkan dan menghancurkan hidup Kuma, bahkan sekarang si Senji Garcia Saturn yang durjana ini pula ingin membunuh anaknya. Kemudian Kuma terus menembak sebuah laser beam ke arah Saturn dan berteleportasi dengan laju untuk selamatkan Bonnie. Dan disebabkan tindakan Kuma itu, akhirnya nyawa Bonnie sempat diselamatkan oleh Kuma, tapi malangnya keadaan Kuma sudah semakin kritikal dan tidak lama lagi tibalah masanya untuk Kuma pula yang meninggalkan Bonnie setelah Genie. Dan yang lebih menyedihkan lagi, lebih menyayatkan hati lagi, dengan keadaan yang teruk, Kuma telah berada di pangkuan Bonnie. Melihat keadaan ayahnya, Bonnie menjadi terlalu sedih kerana sudah lama dia tidak melihat ayahnya, dan kali ini dia hanya mampu melihat ayahnya yang sudah tidak mempunyai banyak waktu yang tinggal. Awesome School menawarkan 3D animation online class yang pertama di Malaysia dengan pelajaran selama 9 bulan dan bertujuan melahirkan lebih ramai bakat-bakat cilik yang celik dalam seni animasi di Malaysia. Kelas animasi 3D ini menerima pengambilan pelajar pada umur 11 hingga 15 tahun bagi menggilap bakat kanak-kanak, seterusnya meningkatkan mutu industri animasi di Malaysia. Walaupun benar kita boleh menonton video tutorial di YouTube untuk belajar, namun pembelajarannya tidak tersusun dan teratur serta outdated. Dengan Awesome School ini, kanak-kanak dapat belajar dengan bersistem dan bersilibus. Ayo kita mengangkat industri animasi Malaysia setandai dengan industri
industri animasi di seluruh dunia. Jom berdaftar dengan Awesome School segera. Link Awesome School aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Namun, Bonnie telah menyanyikan satu lagu nikah untuk Kuma, untuk mengingatkan Kuma bahawa lagu inilah yang selalu menjadi pembangkit semangat untuk Bonnie. Dan ternyata, tindakan Bonnie itu telah menyebabkan degupan jantung Luffy kembali berdegup kencang. Dan akhirnya, our hero bakas Sencho, Monkey D. Luffy, telah kembali dan bersedia untuk melawan Senji Garcia Satun. Dan yes, finally, Kuma dapat saksikan sendiri sosok nikah yang dijanjikan oleh bapaknya sebelum ini di akhir hayatnya. Dan tamat untuk ramalan aku berkenaan apa yang berlaku dalam chapter 1100 ini. Kerana aku harap yang alur cerita 1100 ni akan jadi hype seperti ini. Bahkan aku yakin Oda tentunya mampu hypekan lagi lebih dari apa yang aku ramalkan ini. Dan aku tak expect pun yang semua prediction atau ramalan aku ni akan tepat 100%. Sebab ini hanyalah ramalan aku semata-mata. Jadi apa pandangan korang? Apakah prediction korang di chapter 1100 ini? Sebenarnya dalam chapter 1100 ni aku harapkanlah Oda buat lagi gempak. Sebab sebelum ini kita boleh tengok chapter 100 kan. Chapter 100 dalam siri One Piece ni macam mana, di mana kita nampak kemunculan Dragon. Dragon telah datang ke Lockdown dan telah menyelamatkan Luffy daripada dibunuh ataupun mungkin ditangkap oleh Smoker. Tapi kali ini mungkin sosoknya berbeza, tapi masih daripada grup yang sama, daripada kumpulan Marine, which is Captain Smoker yang cuba untuk menangkap Luffy dan dibantu oleh Monkey D. Dragon. So dalam chapter 1100 ini, adakah Dragon sekali lagi akan membuat kemunculan dan sekali lagi akan menyelamatkan anak dia? Mana kita tahu mungkin dia akan menggunakan kemampuan angin dia yang digunakan di Lockdown sebelum ini dan menerbangkan Luffy dan juga Vegapunk dan juga yang lain-lain untuk ke tempat yang lebih selamat, dan dia sendiri berhadapan dengan Senji Garcia Satun. Tapi ini antara benda-benda yang berkemungkinan sangat akan berlaku dalam chapter 1100 dan aku merasakan chapter ini akan menjadi satu chapter yang sangat-sangat hype. Alright, jom kita baca komen daripada nakama kita, daripada Muhammad Alif Haziq Tarmizi. Dia mengatakan Oda dah bagi banyak sangat hint tentang Devil Fruit Dragon berkaitan angin dan tatu yang ada kat muka Dragon. Kalau kita perasan, masa mula-mula Dragon jadi freedom fighter pun Dragon dah pakai satu kain yang sama dengan tatu dia. Tapi tak boleh belahnya, Dragon tetap tenang walaupun Ivankov dah kena tangkap. Tapi baru aku perasan, kita masih tak tahu macam mana Koala boleh join Revolutionary Army kan. Seterusnya daripada Hufaiz, teori aku Dragon adalah pemakan buah type Mythical Zoan Byakko, si harimau putih yang menguasai elemen angin, yang diambil dari kisah dongeng Jepun, Korea dan Chinese. Lebih dikenali sebagai 4 Shishin, 4 penjaga mata angin. Yang pertama, Seryu, si naga biru, timur elemen air, Suzaku, si burung merah, selatan elemen api, Genbu, kura-kura hitam, utara elemen tanah, Byakko, si harimau putih, barat elemen angin. Just a theory. So guys, thank you so much kepada korang yang sudi menonton video ni sampai habis, dan kepada korang yang sudi untuk tinggalkan pendapat korang di ruangan komen di bawah. Jangan lupa dan jangan ketinggalan dan jangan terlambat untuk dapatkan t-shirt design terbaru, design hipster yang baru dikeluarkan di dalam market. Sebelum ni belum ada lagi design yang sepertinya ini. This will be my first design yang aku pegang stok out. So stok dah tak banyak dah. So cargas guys, tekan link di ruangan pin komen untuk dapatkan baju anda ini. And gang, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi